Nampak kan? Boleh cikgu. Okey, jadi untuk topik 1.2 ni tajuknya adalah leraian daya. So perkara paling penting kena tahu apa itu definisi leraian daya. So leraian daya ni maksudnya adalah simple je. Satu daya dileraikan kepada komponen-komponen daya yang saling berserenjang. Maksudnya ada satu daya kita leraikan kepada dua komponen dengan syarat dua komponen tu berserenjang. Apa maksudnya berserenjang? Apa maksud berserenjang kelas? Sama. Dia 90 darjah. Berserenjang ni macam ni. 90 darjah. Maksudnya kedua-dua daya yang kita leraikan tu mesti berserenjang. Okey, jadi contohnya kalau kita ada satu daya F. Cuba perhatikan sini ya. Ni adalah F. Gambar Raja ni, tengok ni. Ini F. Jadi F ni maksudnya kita boleh leraikan dia. Leraikan kepada dua komponen yang saling berserenjang. So bila kita leraikan dia, dia akan terhasil dua daya tu yang saling berserenjang. Satu pada paksi mengufuk, satu lagi pada paksi menegak. Paksi mengufuk ni kita biasanya panggil dia sebagai Fx. Kita namakan dia X, iaitu pada paksi X. Satu lagi pada paksi menegak. Itu Fy. Jadi ingat kalau ditanya apa itu definisi leraian daya, okey, terus imagine satu daya dileraikan kepada komponen-komponen daya yang saling berserenjang. Okey, jadi bila kita ada komponen daya yang dileraikan, kita boleh kira. Contohnya kalau kita dibagi daya asal kita 100 Newton, contoh 100 Newton F, bila kita leraikan dia pada komponen-komponen dia, pada komponen tu pun kita boleh kira berapa daya tu. Okey, contohnya macam ni. Contohnya F ni 100. Okey, kalau kita mau cari dia punya lerai komponen apabila kita leraikan ke arah paksi mengufuk, kita boleh gunakan trigonometri iaitu tengok 100 dia pergi paksi X. Jadi kita mau cari Fx. Kalau kita mau cari Fx, kita boleh pakai 100 tadi. Kamu nampakkah dia himpit tu sudut? Ini ada satu teknik macam mana mau cara mudah kita kenal pasti. Kita mau pakai sin kah, kita mau pakai cos. Kalau kita himpit theta ataupun kita himpit tu sudut, bermaksud kita kompres dia. Kompres sudut, kita gunakan cos. Cuba tengok, 100 ke arah paksi X. Kita kompres ke tu theta? Ya. Ya, kompres kan? Bila kita kompres, kita gunakan cos. So, Fx sama dengan 100 cos theta. Tapi bila kita mau cari Fy yang pada paksi menegak ni, kita ke arah atas. Cuba perhatikan. F ke arah atas, adakah kita kompres theta? Tidak. Jadi kalau tidak, sebaliknya kita akan pakai sin. Boleh kelas? Setakat ni boleh faham? Boleh. Boleh cikgu. Ingat, kita ada satu daya, kita leraikan. Bila kita leraikan, sudut dia ke arah paksi mengufuk. Dekat paksi mengufuk tu Fx cos theta. Dekat Fy kita boleh, cos theta yang ini. Ini F cos theta, ini padam. Okay, contohnya cikgu ulang balik kita ada F. So pada paksi X, F cos theta. Pada paksi Y, F sin theta. Okay. Jadi kalau sudah faham itu, maksudnya kamu sudah tahulah yang satu daya tu boleh dileraikan. Okey. Dan leraian daya ni adalah mengikut arah daya yang asal. Okey. Mengikut daya yang asal. So, daya yang asal. Okey, kita tengok contoh sini Kalau contohnya, kejap
Okey, sorry cikgu sambung. Kalau kita punya daya kan ke arah atas macam ni, kita punya leraian dia macam mana? Paksi Fy kita ke atas. Fx kita ke arah mana ni? Ke arah positif X. Macam ni. Boleh? Yang pertama ni boleh faham? Boleh cikgu. Okey, kalau F kita, cuba tengok situasi yang kedua. Cuba perhatikan situasi yang kedua, F dia ke atas tapi bahagian yang berlawanan dengan yang asal tadi. So F dia ke mana? Dia punya Fx dengan Fy. Okey, Fy dia ke mana? Ke atas ke bawah ni? Atas. Atas. Pandai, atas. Fy. Fx dia ke mana? Ke kanan Kiri. ataupun ke kiri? Ke Ke kiri. kanan. Ke kanan. Fx. Okey. Kalau yang ini yang gambar yang ketiga, Fy dia ke atas ke bawah? Fy ke atas ke bawah? Ke bawah. Ke bawah. Ke bawah. Fx dia ke mana? Kanan. Kanan Kanan. atau kiri? Kanan. Kanan. Kiri. Ini kalau cikgu kiri cikgu lah. Kanan cikgu. Okey, betul lah tu. Kalau yang keempat, gambar yang keempat. Fy ke mana? Atas ke bawah? Bawah. Bawah. Okey, Fx dia ke arah Kiri. 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 Okey, Fx. Okey, jadi faham ah? Yang ini basic. Bila kita jumpa soalan pengiraan, kamu kena tahu yang ini. Arah dia. Kita tak boleh letak arah sembarang. Kita kena tengok kita punya daya yang asal tu arah dia ke mana. Okey. So, kita pergi terus kepada soalan pengiraan. Okey, contohnya. Boleh nampak skrin cikgu ni? Boleh. Okey, soalan 1A. Cari komponen mengufuk dan komponen menegak. Ingat mengufuk yang paksi X, menegak paksi Y. Bagi setiap daya. So kita ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 soalan di sini. A. Okey, kita pergi A dulu. Ini paling basic lah. Jelas. Di tengah-tengah ni ada 200 Newton. Kemudian sudut dia ke arah paksi mengufuk 50 darjah. Cari komponen mengufuk dulu. Mengufuk PX lah, maksudnya PX. So PX sama dengan berapa? 200 cos ke sin? Kos. Kos. Cos berapa? Berapa sudut yang dia kompres tu? 50 darjah. 10. 50 darjah, betul. Kalau PY pula, sebaliknya lah 200 sin 50 darjah. So settle. Ini paksi mengufuk, yang ini paksi menegak. Jelas kelas? Jelas. Okey. So kita tukar, kita pergi soalan yang dia kasih terbalik sikit. Okey, dia ke bawah. So ke mana dia punya Fy dengan Fx ni? Kita perhatikan ya. Kalau dia ke bawah, maksudnya Px dia ke arah sini. Ke kiri. Py dia ke bawah. Jadi macam mana mau tentukan dia ni? Jadi kalau kita tengok dia punya sudut di sini, dia punya, okey ini dia tidak pakai daya, dia pakai ini halaju. Halaju pun boleh juga dileraikan Dia quantity vector. Okey, tengok ni 75. Jadi kalau kita pergi lerai dia pergi paksi mengufuk tu berapa? Kita gunakan sin ke kita gunakan cos? Kalau kita pakai sudut 70 di situ. Sin. Kos. Pandai. Kita tidak pakai cos. Kalau kita pakai sudut 70, kita kena pakai sin. Tapi kalau kita pakai sudut 30, boleh. Kita boleh pakai cos kalau kita pakai sudut 30. Kalau kita pakai sudut 70, tidak boleh. So kita bukan kompres 70. Kita kompres 30. Kalau mau pakai cos. So kalau mau pakai sin, boleh tulis. Px sama dengan 75 sin 70 darjah. Faham yang ni? Faham cikgu. Okey, tapi ada satu lagi sini kamu kena consider, kena pertimbangkan. Oleh sebab kan kita tahu paksi X ada dua arah.
Kalau ke sini negatif, sana positif. Paksi Y pun sama juga, ke atas positif, di bawah negatif. Jadi kalau kita tengok di sini, kamu punya leraian ni ke arah X yang negatif ke X yang positif? Negatif. Negatif. So kita kena letakkan negatif sini. Okey? Kena bila leraikan tu kena letakkan negatif. Sama juga bila kita leraikan pergi paksi Y. Bila kita paksi Y, okey, yang ini kita gunakan, kita pakai apa ni? Cos 70. Sebab kita compress 70 darjah itu. Tapi kita kena letakkan negatif. Setakat ni boleh faham? Boleh cikgu. Boleh, cikgu. Okey, kita pergi soalan ketiga, C. Okey, daya dia 5 Newton, macam ni bentuk dia, sudut dia dekat situ. Cari komponen paksi mengufuk dan menegak. Komponen mengufuk, so mengufuk dia bukan ke arah sana, mengufuk dia di sini. Okey, jadi kalau kamu mengufuk ke arah sini, cuba tengok sudut dia. Adakah dia kompres 45 tu? Tidak. Tidak. Jadi kita pakai apa? Sin. 5 sin 45 darjah. Positif kan negatif? Negatif. 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 Okey, sekarang FY pergi atas. FY kita ke arah atas. Jadi kita kompres ke tu 45 darjah. Iya. Ya. Cos 45 darjah. Dia punya integer positif kan negatif? Positif. Positif. Okey, positif. Okey. Setakat ni boleh faham? Boleh cikgu. Boleh, cikgu. Okey, kita pergi kepada D. D di bawah pula. Macam mana tu kalau macam tu? Okey, komponen X dia betul sudah ke sini. So ini Fx. Dia punya Fy ke bawah. Okay, kita cari Fx dulu. Okey, Fx apa dia? Okey, cikgu tanyalah. Ini mesti terus sudah kan? Cikgu mau tanya siapa ada sini. Ada Afiza. Afiza macam mana mau cari Fx? Enam kompres 60. Iya, Negatif betul. 6. Negatif 6 ke positif 6? So dia ke arah X ni. Positif ya? Positif. Okay, so 6 cos 60. Ya, betul. Tahniah Fiza. Okay, lepas tu FY. FY, cikgu bagi student lelaki pula. Firdaus Yahya. Firdaus Yahya, FY macam mana cari? FY cikgu. Ya. FY. Negatif So ke arah 6 sin. Okey, negatif 6 sin 60. Okey, betul. Pandai. Tahniah. Okay, jadi semua faham ni macam mana kita leraikan dia? Faham cikgu. So dalam apa-apa kedudukan pun kamu sepatutnya boleh leraikan lah, tiada masalah. Yang penting faham dia punya konsep. Okey, kalau sudah faham ini barulah kita boleh jawab soalan. Pergi kepada soalan yang lebih kepada aplikasi dia punya situasi ya. Cepat kita tengok soalan yang ni. Cikgu bagi masa kamu 1 minit. Cuba baca dulu. Okey kelas. Okey cikgu. Okey.
Okey, sorry ada gangguan tadi. Okey, sebuah kereta ditarik oleh satu kabel yang mempunyai daya 1500 Newton. Okey, tanda dan label. Jadi di mana kita mau label? Kalau dalam exam kamu boleh label sejak. Kalau dia cakap label dalam gambar raja tu, label lah dalam gambar raja. So, daya dia 1500 Newton. Okey, paksi daya F. Okey, daya F yang mana? Yang inilah yang dibagi ni. Okey, Fx. Fx pada paksi mengufuk. Okey, ke mana ni? Kanan. Di depan. Ke bahagian positif X kan? Macam ni lah. Pakai pembaris bila kamu label Fx. Fy dia mana? Ke atas ke bawah? Atas. Ke atas. Atas. Okay. Jadi sudah label tu dapat sudah markah. Jadi sayang kalau kamu tak pandai melabel ni, markah bonus ni. Okay, jadi lepas tu biasanya dia akan suruh carilah kira. Daya mengufuk. Okay, yang pertama dia suruh cari daya mengufuk kabel yang menggerakkan kereta ke depan. Kemudian daya menegak kabel. Jadi kalau kamu mau clear, mungkin kamu boleh pindahkan dia di sebelah. Jadi kamu nampak sini 60 darjah. Sini kita punya daya 1500 Newton. Yang ini Fx. Yang ini Fy. Jadi kalau dia minta daya mengufuk, maksudnya kita cari Fx ke Fy? FX. Fx. Okey, sekarang cikgu mau tanya siapa yang boleh bagi cikgu? Ada sini Camelia. Camelia, macam mana mau cari Fx? Fx sama dengan 1500 cos 60. Yang lain-lain rasa betulkah? Betul. Okey, Nia Camelia, betul. So, bila dalam exam jangan tinggal macam ni, kena kira lah. Pakai kalkulator dan pastikan kamu punya kalkulator tu, dia punya mood jangan radian, dia mesti dalam darjah. Jadi kalau kamu kira sepatutnya kamu akan dapat berapa? Ada kalkulator dengan kamu? 881.68. Iyakah? Iyakah? Salah kah? Cuba kira betulkah cikgu kira ni? 750 Newton. Betul cikgu. Okey, bagus. Dan unit mesti ada ya. Sayang kalau kamu 2 markah, kamu betul so tiba-tiba unit tiada, 1 markah je kamu dapat nanti. Jangan sesekali lupakan unit. Okey. Kemudian paksi mengufuk pula. Masih mengufuk, menegak. Menegak yang inilah Fy. So Fy kita berapa? Sebaliknya lah, kalau tadi kita pakai cos, yang ni kita tidak kompres, kita pakai sin. 1500 sin 60. Kalau kira sepatutnya dapat 1299 Newton. Okey. Soalan macam ni boleh jawab, boleh faham? Boleh. Okey, kita teruskan ya. Kita teruskan pergi kepada soalan nombor 3. Kalau kita jumpa situasi begini. Seorang pelancong menarik begnya dengan daya 100 Newton pada sudut 55 darjah daripada paksi mengufuk. Okey? Jadi dia menarik. Ada beza yang tadi tu dia sama juga kan? Tadi tu menarik juga. Jadi tandakan, labelkan daya F, Fx dan Fy. Okey? So, kalau kamu tidak mau buat di gambar ni boleh juga ya. Kamu buat di sebelah. Kamu lukis ini F. So F dia ni ke mana? Ke atas ke bawah? Dia tarik ni. Atas. Atas. F. Okey. Jadi dia punya komponen mengufuk macam ni lah. Fx. Komponen menegak dia ke atas. Okey. Sudutnya adakah dibagi sudut? Sudut dia ke arah mengufuk menegak. 55. Ada kan? 55 di sini. Okay, sekarang dia minta daya mengufuk. Ini dapat sudah untuk A. Ini jawapan untuk A dapat sudah markah kalau buat macam ni. Untuk B kita kena kira. Pertama daya mengufuk. Daya mengufuk maksudnya kita cari Fx. So Fx berapa? Siapa ya? Cikgu mau tanya juga ni. Sekejap.
Okay. Hafiz, macam cara fx? Fx sama dengan 100 cos 55. 100 cos 55. Betul. Okay, sebab ini 100 Newton. Dia compress. Betul? Ni dapat, kalau kira kita akan dapat, cuba kira berapa? 57.36. Ya, 57.36 Newton. Okay. Dua Roman, daya menegak. Daya menegak Fy lah. So Fy sama dengan 100 sin 55. Kalau kira kamu akan dapat 81.92 Newton. Okey. Terangkan mengapa beg itu lebih mudah digerakkan jika ditarik. Terangkan mengapa beg itu lebih mudah digerakkan jika ditarik. Kamu rasa kenapa? Siapa boleh jawab ni? Daya paduannya lebih tinggi daripada daya tarikan, daya geseran. Boleh juga percubaan yang bagus tapi kurang tepat. Okey. Kamu tahu ke, kita semua tahu kan big bag ni ada berat dia. Okey, ada berat. Jadi dia ada komponen W. Ada berat ke bawah. Okey. Jadi kalau kita mengenakan daya tarikan, bila kita kenakan daya tarikan, kita punya Fy pergi atas. Setuju? Setuju. Jadi kita punya daya paduan, kita akan dapat daya paduan tu kecil. Contohnya kalau kita sini berapa? 81 kan? Contoh kita punya ni 81.92, katakan berat kita ni 70 Newton. Jadi kita ada balance berapa? 11.92 kan? Yang perlu kita kecil lah. Tapi cuba bayangkan kalau sebaliknya kita tolak. Contohnya orang ni dia pergi jalan begini, dia pergi tolak, back tu dia tolak. Back tu dia tolak. Cuba lukis dia punya daya pergi mana? Dia pergi Fy dia bawah. pergi Fy ke bawah, bawah, Fx ke kanan. W pun pergi bawah. Ya, Daya paduan dia berapa? 57. Daya paduan dia akan tambah sama-sama arah. 81.92 tambah 70. Berapalah tu? Jadi lebih besar kan? Bila daya tu lebih besar, maksudnya dia lebih berat ke bawah, lebih susahlah dia mau gerakkan. Boleh faham? Daya paduan bukan ke depan atau ke belakang ya kecil. Apa? Daya Ya, paduan. kenapa? Apa dia, Nio? Daya paduan bukan ke depan atau ke belakang ya kan? Tidak. Dia boleh juga wujud. Dia melibatkan ini juga, paksi menegak juga. Okey. Jadi dia mempengaruhi tu. Kalau kita tolak ke bawah, objek itu akan cenderung dia susah mau bergerak lah sebab dia berat ke bawah. Jadi kalau kita mau jawab soalan ni, kenapa dia lebih mudah ditarik berbanding ditolak? Kalau ditolak, ni yang cikgu ceritakan. Faham ni cerita dia ni, kalau kita tolak, kita punya daya paduan pada paksi Y tu besar. Sebab dia tambah, arah dia tu ke bawah, daya Fy tu ke bawah, lepas tu ada berat lagi ke bawah, so dia bertambah. Tapi kalau daya paduan kita, kalau kita punya, kita tarik, Fy tu ke atas, daya paduan adalah lebih kecil. Bila daya paduan lebih kecil, lebih mudah ditariklah, digerakkan. Setakat ni boleh faham? Boleh, cikgu. Jadi kalau kita mau buat ayat dia lebih cantik begini ya. Apabila ditarik, daya menegak ke atas. Daya menegak ke atas, berat beg ke bawah. Okey? Macam cerita, kalau ditarik, daya menegak tu ke atas, berat beg ke bawah. Jadi daya paduan lebih apa? Besar ke kecil? Kecil. Lebih kecil. Jadi lebih mudah digerakkan. Okey? Jadi beginilah contoh soalan. Ada apa-apa soalan? Tiada cikgu.
Okey, cikgu teruskan pergi contoh bentuk yang lain. Okey, kalau kita ada bentuk macam ni, ini pun famous, selalu keluar, okey. Tapi sebenarnya sekali kamu faham ni, kamu jumpa macam soalan begini, kamu boleh jawab sudah, okey. Sebuah bongkah kayu berjisim 5 kg sedang pegun. Di atas sebuah sata condong bersudut theta 30 darjah dengan mengufuk. Blok kayu itu ditindakkan oleh beberapa daya. Okey, labelkan. Pertama dia suruh kamu label. Yang pertama berat W. Beratnya di mana? Berat dia sentiasa ke bawah. Yang mana bawah. berat tu? Okay, cikgu bagi Ke bawah. kamu, cikgu kasih number. Cuba 3, 4, 5. Okey. Berat dekat mana lokasi dia? Nombor yang mana? 3. 3. Okey, ada 4. 4 sebenarnya. 4. So berat di sini. Komponen berat yang selari. Komponen berat selari dengan sata condong. Sata condong ni yang condong ni. So komponen berat yang selari dengan sata condong maksudnya ini dekat nombor 5. WX. Kamu perhatikan dia apply daya leraian juga ni. Ini daya. Dia leraikan pergi paksi condong tu. WX. WX. So WY dekat mana? Nombor mana? 3. 3. Betul. FY. Okey. Kemudian ini sudah. Daya tindak balas normal. Tindak balas normal ni dia sentiasa 90 darjah dengan objek. Sentiasa 90 darjah dengan satah objek tu berada. So dekat mana? 1. 1. Okey, lepas tu daya geseran. 2. Daya geseran definisi dia adalah daya yang menghalang pergerakan. Simple je. So kalau gerakannya ke depan, daya geseran tu ke belakang. Jadi ini daya geseran. Simbol daya geseran ialah F kecil. Okey? So ini kalau kamu jumpa soalan begini, inilah kedudukan daya-daya dia. Okey. B, tentukan W, WX, WY. Okey, W ni berat. So kalau berat, pakai formula berat je. Apa formula berat? mg. Jisim darab pecutan graviti. Kalau untuk SSM ni kamu pakai pecutan graviti 9.81 ya. Dah sudah pakai 10 tu. So pakai 9.81. So dia bagi sini jisimnya 5 kg darab 9.81. Boleh? Kalau Boleh, kira cikgu. dapat 49.05 Newton. 49.05 Newton. Okey, WX. Sekarang WX. Macam mana mau kira WX ni? Okey, dia ada bagi sudut ke di sini? Di mana sudut dia bagi? 30 darjah. 30 darjah sini. Okey, tapi kita mau pakai yang dekat atas ni. Macam mana kita gunakan matematik? Kan ada sudut ni. Kita boleh pakai sudut selang-seli. Ingat kalau 30 darjah di sini, 30 darjah ni sama kedudukannya di sini. Boleh? Sini Boleh. 30, sini 30. Jadi apply saja yang kamu belajar leraian daya tadi. Kalau kita mau cari FWX, WX kita pakai apa? Sin. Kita pakai sin sebab kita tidak kompres 30 tu. Kita pakai sin. So kita pakai W sin 30. W tadi kita sudah dapat 49.05 sin 30. Kira dapatlah. Untuk WY pula, W 49.05 cos 30. Cos sebab dia kompres. Boleh faham kelas? Boleh. Jadi kira sajalah ini dapat 24.525. Yang ini sebenarnya kamu kepada 2 tempat pun boleh juga ni. Tak perlu panjang sangat. 42.48 Newton. Okey, ini lagi. C, nyatakan apa yang berlaku kepada bongkar jika WX lebih kurang daripada F. Okey, maksudnya daya ke depan ni kurang daripada daya geseran. Maksudnya daya geseran tu lebih besar daripada daya yang menggerakkan ke depan tu. Apa akan berlaku kepada bongkar? Betul. Bergerakkah tidak bergerak?
dia akan berada dalam keadaan pegun ya, betul lah tu, pegun. Okay, pegun. Kalau dia sama, Pegun. Pegun pegun juga. juga. Kalau enggak sama, fx dengan wx ni sama dengan fy. Dia ada dua kemungkinan, boleh jadi dia pegun, satu lagi dia Gerak. bergerak tapi dengan Halaju malar. halaju seragam, halaju malar. Okay, bergerak dengan halaju malar. Tapi kalau wx lebih besar daripada f, Gerak. bergerak macam mana? Gerak. Halaju meningkat. Bergerak ke depan lah kan. Ya. Okay, bergerak dengan pecutan. Betul. Bergerak dengan pecutan. Okay. Ini contoh soalan yang mungkin kamu akan jumpa. Yang ini ada apa-apa masalah? Mau tanya? Tidak ya cikgu. Cikgu. Okay, kita pergi pattern soalan yang lain. Okay. Tutorial 1.2. Okay, tadi cikgu ada sebut pasal kereta, pasal pecutan kan. Okay, macam mana kita boleh kaitkan pecutan dalam leraian daya ni? Bolehkah kita kira pecutan? Okay, tengok contoh soalan 1. Raja menunjukkan seorang budak lelaki menarik sebuah kotak. So dia tarik kotak. Lepas tu kalau kamu perhatikan di sini, dia ada daya geseran 5 Newton di belakang. Okay, so dia tarik ke depan tapi ada geseran 5 Newton. Berapakah pecutan troli itu? Okay, kalau satu objek yang hanya ada satu daya bergerak, contohnya kita tolak dia begini, 220 Newton contohnya. Ini jisimnya 5 kg. Kita boleh kira dia punya pecutan menggunakan F sama dengan MA. Jadi A sama dengan F per M. Ini masih ingat lagi? Ya cikgu. Tapi kalau kita melibatkan lebih daripada satu daya, kita tak boleh pilih salah satu. Kita kena selesaikan dia dulu. Kita kena cari daya paduan. Jadi dalam kes ini kita kena cari daya paduan dia dulu, baru kita boleh pakai F sama dengan MA. Okay, so tujuan kita mau cari A, kita mau cari pecutan. Jadi kita tahu di sini kita ada 5 Newton ke belakang. Jadi yang ke depan ni berapa nilai dia? Pada paksi mengufuk ni kita kena leraikan dia pada paksi mengufuk. Berapa daya pada paksi mengufuk ni? Jadi ini sama dengan 30 cos 60. Faham? Faham Faham. cikgu. Okay, cuba kira 30 cos 60 berapa? 15. 15. Okey, 15. Jadi berapa daya paduannya ni? 15 tolak 10. dengan 5, 10 kan? Jadi dia punya F net ataupun daya paduan dia 10. Jadi 10 ni yang kita masukkan dalam formula. 10 sama dengan jisim dia 4 darab A. Okay, so A sama dengan 10 per 4. 2.5. MS negatif 2. Jawapannya adalah A. Boleh? Boleh cikgu. Jadi kalau Boleh. kita melihat situasi begini, kita disuruh cari pecutan, kita kena selesaikan dulu daya paduan. Cari dulu daya paduan baru masukkan dalam formula F sama dengan MA. Sebab jisim sudah dibagi, kita cari F lagi. Okey. Nombor 2. Okey, tengok nombor 2. Seorang wanita menolak sebuah troli. Jumlah daya ke bawah adalah cuba cikgu mau tengok jawapan kamu. Cuba type dekat chatting. Apa jawapannya? Jumlah daya ke bawah. Tak nampak apa-apa cikgu. Apa jawapan dia? A, B, C, D. Dia ni tolaknya, wanita ni menolak. Dia bukan menarik. Jadi kalau dia menolak, begini dia punya daya tu. Jadi jumlah daya dia ke bawah berapa? A. Fy tambah mg, Fy tambah F, ini dia punya F ini. Jadi Fy dia pergi bawah. Fy dia pergi bawah. Mg tu sama dengan W. Okay, Mg tu W sama je. Jadi apa jawapannya ni? A cikgu. Jawapannya adalah A. So Fy pergi bawah, Mg pun pergi bawah. So Fy tambah Mg. Okay, so nombor 2. Okay, soalan seterusnya.
Ini contoh satu orang lelaki pakai kereta sorong dekat jalan yang berlumpur. Dia ada dua kaedah. Satu dia tolak, satu dia tarik. Okey, macam yang cikgu sudah explain tadi, sepatutnya kamu boleh jawab. Kaedah mana yang paling sesuai untuk supaya dia ni senang mau bergerak? Dia tolak ke dia tarik? Tarik. Pandai, dia tarik. Kalau dia tolak, tambahlah temendap pergi bawah tu. So daya tu makin, komponen daya ke bawah tu makin besar. Tapi kalau dia tarik, daya paduan dia kecil. Kenapa kecil? Sebab Fx tu ke atas. Bila Fx ke atas, daya paduan dia lebih kecil. Okey, so ini cikgu nak mau inilah, ini sebab cikgu sudah explain tadi. So kalau jumpa situasi begini, kita jawab ditarik lebih mudah. Tapi macam mana pula kalau kes pemotong rumput? Ini latihan yang kamu kena jawab hari ini. Cuba tengok soalan nombor 2. Okey, nombor 1 ni cikgu suruh kamu jawab nanti. Ini cikgu nak mau bincang lah sebab cikgu rasa tadi cikgu sudah terangkan. Nombor 2 ni, ini kesnya bukan berjalan di lumpur tapi dia memotong rumput. Bila kita mau potong rumput, cikgu mau tanya kamu, kamu fikir kita maukah daya tolakan ke bawah tu besar ataupun daya tolakan ke bawah tu kecil? Besar. Besar sebab kita mau potong rumput kan. Kalau daya ke bawah tu tidak besar, nanti rumput tu tidak boleh dimampatkan, tidak boleh dipotong dengan lebih bagus. Jadi dalam kes ini kaedah mana yang lebih bagus? Dengan menolak ataupun menarik? Nolak. Jadi dia kena ikut situasi. Ada keadaan yang kita perlu daya besar ke bawah. Ada keadaan kita tidak mahu, kita mahu lebih mudah untuk bergerak, kita mahu daya ke atas. Okey, jadi ada beza sama ada kita tolak atau kita tarik. So untuk hari ini, nanti cikgu akan share ni soalan nombor 1 dan soalan nombor 2 ni kena jawab. Dan itu sahajalah untuk hari ini. Okey, jadi kalau kamu untuk 1.2 ni sebenarnya senang saja. Yang penting kamu buat exercise, kamu akan lagi confident untuk jawab. Ada apa-apa bahagian yang kamu mau tanya cikgu? Tiada juga. Tiada? Tolong cikgu siapa-siapa screenshot dulu ini. Cikgu mau buat laporan nanti. Bijani rajin tolong cikgu. Okey? Okey. Tiada? Jadi sekarang lebih confident sudah mau jawab soalan? InsyaAllah. InsyaAllah cikgu. Okey, jadi soalan ini kamu tak payah salin soalan jadi je jawapan dia. Buat je jalan kerja dia, snap terus dengan cikgu. Contohnya 1A tu apa maksudnya B. Okey, tak payah salin. Tapi kalau kamu mau print dah ada masalah, boleh juga print. Okey, kejap lagi cikgu akan share. Jadi kalau tiada apa-apa, soalan, sekejap. Jangan screenshot. Okey, so kita boleh bersurai sudah. Supaya kamu boleh buat latihan. Okey kelas, boleh bersurai lah. Jap, cikgu mau stop recording dulu.